أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. InsyaAllah kita malam ini masuk ayat yang ke-35. Ayat 35 daripada surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان Sudah jemaah muslimin muslimat, para pelajar yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam ini kita sambung pengajian tafsir surah Ar-Rahman. Dan kita pada minggu lepas kita telah sampai sehingga ayat yang ke ayat 34 33-34. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebagaimana yang kita belajar dah bahawa surah Ar-Rahman ni di antara kelebihan dia ialah dia mengandungi ayat-ayat yang berulang sebanyak 31 kali. 31 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, menandakan bahawa Allah Ta'ala mahu daripada kita hamba dia yang baca surah ni untuk sentiasa ingat kepada nikmat dia. Mana mengingati dan seterusnya memperakui nikmat Allah Ta'ala ni adalah sebahagian daripada pengukuhan kepada tauhid. Pengukuhan kepada tauhid, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi siapa yang nak gagah ke tauhid dia, ada menambah ke
iman dia semakin kuat, takut dia pada Allah Ta'ala semakin kuat, maka dia kena banyak mengingati nikmat Allah Ta'ala. Apabila dia ingat ni, dia tenggelam dalam nikmat Tuhan, sehingga dia rasa bahawa dia ni tak ada gapo, tidak lebih daripada makhluk yang 100% bergantung pada Allah. Bila manusia ni sampai tahap ni, sudah pastilah dia dengan sendirinya dia tak ada masa, tak ada sebab untuk dia ni lawan Tuhan, tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Maknanya mustahil orang yang ingat pada nikmat Tuhan segala ni dia boleh lawan Tuhan, kerana dia tahu mati hidup ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hak kita duk ulang ni, bila Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat dia, lalu dia tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ada lagi ke hak mana sebanyak-banyak nikmat aku ni, sama ada aku beritahu mu sekarang ataupun mu sendiri fikirlah nikmat aku ni, ada tak kamu nak bohongi mengatakan bahawa ni tidak daripada Allah Ta'ala? Ada hak kecil, hak besar Tuhan sebut berlaku, hak kita ngaji dah ni kan, semua mari Tuhan berlaku, start daripada penciptaan kita sendiri manusia, dan juga penciptaan langit bumi. Bumi hak kita duduk, langit hak kita junjung ni, tak ada sah pun mari keluar daripada kuasa Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala. Menandakan kita ni dikepung oleh nikmat Tuhan yang begitu banyak. Dan kita telah baca 8 hak mula-mula ni dia sebut 8 ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban ni, sehingga ayat ayat 30 tu kan, hak berakhir dengan yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'n. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 30 ayat pertama ni Allah Ta'ala cerita nikmat dia, dan juga penghujung, pengakhiran nikmat. Nikmat ni dua. Pertama nikmat hidayah, hak mula-mula tu allamal Quran, Ar-Rahman allamal Quran. Ni nikmat batin kita panggil, kita tak nampak kecuali dengan baca, kita baca hati. Orang tak nampak ni, dia tak serah nikmat Quran ni nikmat, bukan dia kira Quran ni menyusahkan dia. Ya, ni nikmat hak paling besar, nikmat diberi hidayah melalui wahyu Al-Quran. Kemudian nikmat kedua nikmat zahir. Nikmat zahir ni bermula daripada ayat 3 lah, khalaqal insan, dia dah yang menciptakan manusia dengan sifat rahman dia kan. Allah Ta'ala rayak kelebihan manusia, allamahul bayan. Allah Ta'ala sebut nikmat besar, nikmat matahari, bulan, bintang-bintang, dan juga segala rezeki. Rezeki pokok-pokok bersujud. Allah Ta'ala sebut juga buah-buahan, macam-macam jenis buah-buahan, untuk kita panggil memberi kekuatan kepada tubuh manusia. Semua ni Allah Ta'ala sebut. Kemudian Allah Ta'ala tanya tadilah, Allah Ta'ala tanya, mari manakah tidak mari daripada aku, maknanya mengapa, apa sebab ada di antara mu hai manusia haji boleh kufur, tak bersyukur pada aku. Kita ngaji juga lautan kan, Allah Ta'ala sebut mengenai nikmat Allah Ta'ala menciptakan lautan yang begitu luas. Start daripada ayat marajal bahrain yaltaqiyan, ayat 19, ayat 22, ayat 24, sehinggalah ayat 25. Start ayat 26 ni, bila Allah Ta'ala sebut semua, Allah Ta'ala berbubuh lah, kullu man 'alaiha fan, semua di atas bumi yang aku sebut tadi, semua ni akan berakhir dengan hancur. Dia sebut, kita rasa besar, tiba-tiba Allah Ta'ala mati pah gitu ya. Hak aku buat ni tak lama lagi pecah. Pecah kat habis, macam belon lah, siuk betul tengok kau besar, akhir sekali pecah tu, tak ada ke apa. Begitulah hak mu tengok atas dunia ni, mu sendiri dengan segala isi dunia ni, semua ni akan hancur lebur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hak kekal baqa adalah zat Allah Ta'ala yang Tuhan ni dzul jalal, Tuhan yang memiliki segala ketinggian, kebesaran dan juga kemuliaan. Jadi bila ni kuasa Tuhan yang begitu besar,
Allah Ta'ala masuk ayat 29, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Semua makhluk yang ada di langit dan bumi minta daripadanya, memohon daripadanya. Jadi sekarang ni mu tahu bahawa mu sendiri capur langit bumi ni tak ada kuasa. Semua kehidupan mereka ni, kekuatan mereka ni bergantung pada aku. Jadi mu kena tahulah bahawa semua langit bumi ni semua balik pada aku, memohon daripada aku, termasuk mu sendiri. Cuma oleh kerana mu ni tak khabar, tak kenal aku, maka ada di antara kamu wahai manusia jin yang memohon daripada selain daripada aku. Dan semua doamu, permohonanmu kepada Tuhan-Tuhan berhala kau, minta dengan matahari kau, palsu berlaku. Kenapa? Kerana mu ni tertutup daripada melihat aku. Jadi mu minta dengan matahari, matahari hancur. Minta dengan berhala, lagilah berhala tu. Dan matahari mu tak tahu bila dia wujud. Berhala ni mu tahu dah bila dia wujud kan. Hak ni berhala umur 50 tahun, hak tu umur 100 tahun, hak tu 1000 tahun. Matahari tak tahu bila pun matahari ni akan hancur. Jadi Allah Ta'ala sebut kuasa besar dalam ayat 29 ni, menggambarkan Allah Ta'ala gambarkan kuasa dia. Yas'aluhu man fis samawati wal ard dan kulla yawmin huwa fi sya'n. Ni ulama tafsir kita syarah panjang. Setiap hari, maksud setiap hari ni adalah setiap masa, sepanjang masa, huwa fi sya'n, dia iaitu Allah Ta'ala berada dalam urusan dia yang satu. Satu maknanya kita kan, maksudnya bila kita gambar, bila kita cuba ingat nikmat Tuhan, makhluk Tuhan ni, kita kata nak urus lagu mana, ada kita kalau jadi Datuk Bandar Kota Baru, nak urus butik Kota Baru ni Pusrabu, ada mari masalah tu masalah ni, ada akhir sekali kita panggil apa, kena macam-macam masalah lah, beradak dah. Siapa setengah orang tu siapa kena letak jawatan. Kenapa? Kerana tak mampu untuk nak urus butir bandar, nak urus butir negara. Tiba-tiba Tuhan Allah Ta'ala kata, aku ni tidak urus apa saja. Ada dalam agama dulu, dia kira Allah Ta'ala di langit ni dia urus besar-besar. Hak kecil-kecil ni dia suruh pada berhala. Dia suruh pada dewa-dewa hak bahagian bawah ni, hak bahagian nak beri rezeki gapo. Aku ni duk caw ke matahari, ke langit, makhluk-makhluk besar langit. Dia etikad karu agama dulu kan. Tapi Allah Ta'ala beritahu dalam kita, kepada kita dalam Quran ni, ada hak adalah ni, hak akan datang, hak telah, hak dulu, hak besar, hak kecil, matahari, langit, hatta pada debu, daun-daun hak gugur, aku cara belaka. Pak kita mikir lagu mana Tuhan. Allah Ta'ala jawab, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap masa Allah Ta'ala ni saja urusan dia, iaitu tak ada pelik. Dia jalan tu serentak dengan kehendak dia. Kalau kita ni kena paling kanan, kena paling kiri, kena telefon kat orang ni, ada nak jaga semua ni, Allah Ta'ala ada dia jalan ni seperti suih ke apa? Suih qada Tuhan. Tuhan tulis gapo hak dia nak dalam kitab dia ni, jalan tegak jalan dengan pengetahuan dia, kuasa dia, semua berjalan ikut kehendak Allah Ta'ala. Itu maksud dia kita sebut, antara ulama sebut ialah setiap masa ni 3 gerombolan makhluk Tuhan bergerak. Nombor 1 apa ni, daripada benih, daripada sulbi orang jatuh masuk dalam rahimnya orang tina. Satu gerombolan makhluk baru. Kalau kita manusia lah, makhluk lain pun sama, pembenih berlaku, persenyawa berlaku, iaitu benih hak jatuh pergi kepada tubuh hak tina. 10 berapa orang, berapa juta, kita tak tahu kan. Tapi benda tu bergerak. Hari-hari orang kahwin, hari-hari duduk tidur sekali, manusia, jin, gapo, makhluk Tuhan, pokok-pokok benda tu lagu tu lah. Hari tu juga hak duduk dalam rahim perempuan ni tubik ke muka bumi. Manusia, jin, binatang, tumbuhan, tubik orang baru sama. Masuk ke bulan berapa juta, entah berapa bilion. Hari-hari. Hari yang sama juga Tuhan pindah ke hak hidup ni, masuk dalam tanah balik. Hak mati. Apa orang mati hari ni?
Orang tak nak bilang. Ada manusia, kau jin, kau binatang, kau tumbuhan, kau hak bagi kita panggil hak hidup, jadi mati mampu. Ada. Ni hak degak sama. Hak bahagian penciptaan ni. Tak hak lain sama tu hak bahagian rezeki, bagi rezeki, hak bahagian naik pakak, turun pakak, macam-macam kan. Semua ni Allah Taala jawab kullu yaumin huwa fi sya'n. Ada lagi kitab tafsir juga sebut orang Yahudi kita sebut orang ni kan. Dia hari Sabtu hari cuti dia. Kristian hari Ahad. Sebab apa hari Sabtu? Sebab hari Tuhan berehat. Tuhan berehat kerana letih cara ke hamba dia kan. Jadi kena ada rehat sehari. Jadi Allah Taala ni supaya kita juga kena rehat. Kalau kerajaan kata minggu ni tak ada cuti, orang berharap orang. Bulan ni hari Jumaat kerja, Sabtu kerja, Ahad kerja, straight sebulan. Orang berikut habis, tak bergerak kerajaan. Kenapa? Kerana manusia nak rehat kan. Jadi Yahudi dia rasa Tuhan pun kena rehat juga. Jadi hari Tuhan berehat, kita pun berehat juga. Jadi Allah Ta'ala jawab kullu yaumin, Allah Ta'ala setiap masa dengan urusan dia. Itu ayat kita ngaji. Habis kita panggil 30 ayat. Ayat 31 ni habis dah cerita dunia. Habis dah cerita dunia. Allah Ta'ala sebut mengenai akhirat lah. Sanafru lakum ayyuhath thaqalan. Bila Allah Ta'ala sebut dunia ni hancur dah, jadi apa terjadi selepas kehancuran langit bumi? Sanafru lakum ayyuhath thaqalan. Kami, kata Allah Ta'ala, kami akan kosong masa kami untukmu dua orang je, wahai jin, wahai manusia. Saat ni Tuhan sebut ke aku cara berlakon. Siapa di hari akhirat kelak, syurga duk ada situ lah, ada malaikat, neraka duk ada. Tapi Tuhan kata waktu tu beres, aku nak sudah mu ya dua orang ni. Kata-kata ni kita panggil kata ulama, orang yang faham ayat Quran ni molek, dia akan berhenti sini. Allah Tuhan yang boleh ambil tahu semua urusan, yang maha tahu, maha kuasa. Tiba-tiba Tuhan ayat aku nak cara mu dua orang. Hak lain aku tak secara soalan gitu kan. Padahal Allah Ta'ala cara juga hak lain kan. Nak sebutnya wahai manusia, mu khabar ke tak, mu ni adalah makhluk yang aku buat khusus untuk tujuan yang khusus, iaitu aku uji mu atas dunia untuk aku kembalikan pada aku, kemudian aku nak letak mu dua ya, sama ada neraka ataupun syurga. Pilihanmu atas dunia ni. Dah ni bagi akan pasti berlaku. Pasti berlaku sehingga Allah Ta'ala kata aku akan beri tumpuan hanya pada kamu berdua je, wahai jin, wahai manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau aku ayatmu setara ni aku beritahu mu boleh lagi nak akib pelawak, kita panggil nak berpaling daripada aku, duk rasa bahawa ni tidak hak aku atas dunia ni, semua hak nikmat ni. Itu maksud dia. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ini ayat akhir kita baca minggu lepas. Kita baca minggu lepas kan. Jadi bila Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala di pada masa nanti Allah Ta'ala akan tumpuan kita je. Semua ulama kata ayat ni di hari akhirat kelak, firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala di pada masa, wahai seluruh jin dan manusia, hak beri ramai-ramai. Semua ulama kata termasuk atas dunia. Firman Allah Ta'ala ni, wahai jin manusia, hak mana lawan aku atas dunia ni. Dua-dua boleh. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Jika kamu semua mampu, jika kamu berkuasa untuk menembus keluar daripada lapisan-lapisan langit dan bumi. Mu nak keluar daripada langit bumi, kenapa? Takut tak seduk di bawah pemerintah aku. Kerana Tuhan kata mu bila mati ni aku nak elok mu mari pada masa. Kita jahat. Kalau mu ni pesen jahat tak sebimeng dengan aku, satu masa kalau mu duduk di bawah bumi, di bawah langit aku, duduk di atas bumi aku, mu akan aku bawa mu daripada masa. Kalau mu nak lari daripada aku, kalau mu nak lari lagi mana, mu kena tembusi langit ni.
keluar daripada bumi, keluar daripada langit. Kalau mu mampu, tu baik gi. Fanfuzu maknanya keluarlah. Carilah jendela mana, carilah pintu mana untuk keluar daripada langit bumi. La tanfuduna illa bisultan. Lalu Allah Ta'ala jawab. Tadi Allah Ta'ala cabar kan? Cabar. Kita pun menengung. Manusia ni menengung dia baca. Boleh kau nak lari daripada Tuhan? Tuhan pun jawab selalu. Tak sedap mikir panjang lah. La tanfuduna. Kamu tidak akan mampu untuk keluar daripada langit yang begitu luas ni illa bisultan, kecuali kamu nak keluar boleh, tapi kamu kena ada satu kekuatan yang dahsyat. Sultan ni maknanya kamu kena ada kesultanan, kuasa. Kalau mu ada kuasa, bolehlah tubik. Kenapa? Kerana langit bumi ni maha hebat. Kuasa lagu mana? Kuasa lebih hebat daripada langit bumi. Kuasa lagu mana? Kuasa lebih hebat daripada pencipta langit bumi. Kan kita nak lari daripada polis, kena bisa pada polis. Tak gitu kan? Kena bisa, kena pandai nak lari, nak keluar daripada penjara, kena bisa daripada hak jaga penjara. Itu cara dia nak melepaskan diri. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau mu nak lepaskan diri, lepas, larilah. Cuma aku nak beritahu, kalau kamu nak lari, kamu tidak mampu kecuali kamu kena ada kekuatan yang besar. Bila Tuhan jawab gini kan, maknanya pakai rebah catak kita panggil. Kita panggil kuasa aku ada ni, marilah kuasa Bill Gates ke, Elon Musk ke, gapo besar atas dunia, nama gapo Amerika ni, Donald Trump ke dah. Marilah kuasa Netanyahu Israel ke, kupu bagi panggil jin-jin segala, ada kupu segala kekuatan untuk lawan nak menembusi langit. Cuba mu fikir ke tak jawapan dia pakai selendang. Kenapa? Kerana hari ni manusia kau tembus cuba nak lonjak ke langit tu, kau dia nampak langit ni kau luah, kau dia jadi kau kerdil. Baik tak usah terbang mu serah besar. Kau mu terbang, kau mu banyak ilmu, mu akan serah mu kau kerdil tak? Tidak kau besar. Hari ni dah ahli-ahli ilmu semua kata gitu. Semua orang berilmu di universiti, dia kata setiap kali aku mengaji, boleh ilmu baru, tubuh aku kau kecil. Kerana dunia ni terlalu luas, yang manusia ni terlalu jahil. Ada. Sebab itulah orang hok bisa sekali atas dunia ni ialah orang hok bodoh sekali. Ada, bukan orang berilmu. Dia tak ada ilmu, dia duit banyak, dia suruh dia raja. Dia ada kuasa, jadi ketua negara, dia buat berlaku. Kenapa? Kerana dia suruh dia orang paling hebat, paling berkuasa. Siapa dia ni? Orang hok jahil. Ada pun orang berilmu, dia tak. Dia boleh duit, dia guna duit dengan comel, dengan baik. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa duit ni tak ada gapo atas dunia. Tidak lebih daripada kurnia Tuhan. Kita kena bayar balik duit ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa pun sama. Ini beza di antara orang beriman dengan Allah Taala dengan orang yang jahil, tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni ayat cabaran yang mematikan segala hujah manusia untuk keluar daripada kuasa Tuhan, sama ada atas dunia ni, apatah lagi lagi maksud tadi ke. Ayat ni bermaksud juga akhirat. Maknanya di hari akhirat kelak, ketika manusia beripu di padang mahsyar, tubik seruan ni. Hak duduk di padang mahsyar, jing manusia. Aku nak jalan hukum merah ni. Lepas ni kat syurga neraka lah mu. Mana-mana serah nak lari-lari lah. Mana-mana serah nak lari-lari lah ni, sebelum aku lepas mu dalam lubang neraka. Tapi aku nak beritahu, la tanfuduna illa bisultan. Rok kau mu nak lari daripada padang mahsyar, nak menembusi langit bumi, kita panggil langit bumi di hari akhirat. Dunia hari apa ni, alam hari tu kan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bila aku sebut ni kuasa aku beritahu awal-awalmu, ada lagi kau di antaramu nak membohongi nikmat aku. Ni masa depanmu. Masa depanmu. Hakmu akan hadap. Sepanjang mu hidup ni, esok lusa, kalau mu hidup lagi ataupun sehinggalah mu masuk lebih kubur, inilah hakmu akan hadap, iaitu kuasa aku, yang kamu tak boleh lepas daripada kuasa aku. Jadi sekarang mu duduk atas dunia ni, mu fikir lagi kau nak kufur nikmat aku, ataupun inilah masanya untuk kamu balik pada aku dengan bertaubat. Tak bertaubat, sembuh aku, beribadah pada aku, jadi hamba aku.
Baik, kita masuk ayat 35 dah. Yursalu alaikuma syuwazun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Yursal tu maknanya dihantar. Rasul kan Rasulullah utusan Allah. Dihantar ataupun diutus alaikuma ke atas kamu berdua, wahai jin, wahai manusia. Syuwazun min nar, nyala yang panas daripada api. Syuwaz maknanya nyala api yang panas. Wa nuhasun ni ada 2-3 makna. Kita ambil makna pertama. Wa nuhasun makna dia cecair besi ataupun tembaga yang dipanas. Besi cair ataupun besi panas, tembaga kan, dia cair. Allah Ta'ala akan lempar, kita panggil Allah Ta'ala akan lempar ke atas kamu api dan juga tembaga yang cair. Fala tantasiran, maka pada masa tu kamu tidak mampu membantu sesama kamu. Tak ada orang boleh tolong kamu. Kamu tak boleh tolong kamu tak boleh tolong diri kamu, dan tak ada siapa hak luar daripada kamu boleh datang untuk tolong kamu ketika mana aku atas azab aku. Kata ulama, kalau di pada masa ni saat Allah Ta'ala sebut cabaran tadi kan, ada siapa nak lari, yang lari. Saat manusia fikir ada hak nak lari, mereka duduk depan tu, masa tu Allah Ta'ala hantar api. Allah Ta'ala tunjuk, aku bukan setakat cabar ni, belum masuk neraka ni, api mari dah, dan cecair besi tembaga ni mari dah untuk dicurah atas kepalamu di padang mahsyar. Allah Ta'ala beri gambaran yang kita panggil menakutkan. Orang baca Quran ni, barang ni barang pasti, barang ni barang wahyu kan. Hak Tuhan sebut ni tidak main-main kan. Jadi kita boleh setara mana orang iman dia kuat, dia boleh gambarkan suasana yang manusia jin yang akan hadapi di padang mahsyar kelak. Ini kita panggil Allah Ta'ala tu, kita panggil tekan, push. Ya, kita panggil apa? Kita baca Quran ni kita rasa tertekan yang amat. Allah Ta'ala cabar, tolak kita rapat dinding untuk nak mati dalam tubuh kita ni, rasa ego, rasa gagah. Biar kita ni bakal lembek yang gitu atas dunia, lembek, tak ada harapan dah aku kecuali kena balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kena balik pada rahmat Allah Ta'ala. Kerana dunia ni adalah Ar-Rahman. Dunia kita duduk ni, kita duduk dalam kasih sayang Tuhan. Jadi ketika Allah Ta'ala tunjuk kasih sayang dia Ar-Rahman, duduk lawan Tuhan, rugi besar lah lalu Allah Ta'ala tunjuk pada kita apa yang akan berlaku pada kehidupan kita manusia jin di hari akhirat kelak. Boleh faham tak? Makna pertama dah, yursalu alaikuma syuwazun min nar, dihantar ataupun diutus ke atas kamu. Syuwazun maknanya nyala yang panas, min narin daripada api, wa nuhasun. Nuhasun makna pertama ialah apa tadi? Tenaga cair, tenaga ataupun besi yang cair, hak panah. Nuhasun yang kedua makna dia lawan syuwazun. Syuwazun maknanya api yang terlalu panas sampai tak ada asap. Api terlalu panas sampai dia betul-betul pure api. Kalau orang lain kata api merah jadi biru jadi hijau, tak nampak asap, api ya. Ini syuwazun. Nuhas, api yang campur dengan asap. Api yang campur dengan asap, maknanya azab Tuhan tu mari dua jenis. Api yang betul-betul panas, api yang berasap. Berasap ni hak kurang panas. Baik, kenapa bapa atas hak kurang panas? Azab baru. Azab ke apa? Azab kita ni lemah kerana asap. Kan kita masuk alih asap lagu mana tu? Ada masuk alih asap, lari tu baik, walaupun tak panas, tapi asap ni boleh mematikan manusia kan. Kita panggil lemah. Jadi ada juga azab jenis asap di neraka. Dia Allah Ta'ala tunjuk awal-awal lagi di padang mahsyar, aku akan tahap pasal ni.
selagi na dengan apa ni, syuazun dengan na, makna dia syuazun ialah api yang pure api, nuhasu ni asak yang pure asak, tak ada api, tadi api campur asak. Hak mana kedua ataupun ketiga ni, nuhasu makna dia asak yang tak ada api, betul-betul asak. Ternyata api betul, selagi ternyata asak betul. Ini kita panggil khilaf di antara para mufassir kita, bermula daripada sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi dia juga para ulama awal dulu, sampailah sekarang ikut bahasa yang mereka fahami. Tak ada masalah lah. Yang pentingnya semua setuju bahawa ni adalah kita panggil ugutan Allah Ta'ala dengan azab daripada azab-azab di neraka. Ya Allah Ta'ala apa ni, hatta awal lagi di pada masa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat manakah lagi nikmat Tuhanmu wahai jin manusia yang kamu berdua nak bohongi. Kita ingat sama kan, jin jawab kan, jin jawab, kemudian kita orang mimpi jawab. Jin kata apa? La bi syai'in min ni'amika ya rabbana nukadzibu falakal hamdu. Tak ada sopun wahai Tuhan kami, kata jin ketika Nabi baca ayat ni. Jin terus jawab, tak ada satu pun di antara nikmat-nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami nak bohongi. Falakal hamdu, maka untukmu lah segala kepujian. Ni yang Allah Ta'ala nak Tuhan tanya, nak suruh kita jawab selalu, nak suruh kita setiap kali baca ayat, satu ayat demi satu ayat, kita terus dapat rasa betapa kita ni hidup dengan nikmat Tuhan. Dan kewajipan kita ialah mengiktiraf, mengakui dan juga memuji Allah Ta'ala. Kita panggil sebut Alhamdulillah. Betulah maha kalimah Alhamdulillah dalam hidup kita ni. Ulama kata boleh hutang apa atas dunia ni, duit banyak, kuasa banyak, boleh jadi jutawan, boleh jadi Perdana Menteri, ikutlah Tuhan, pakak tinggi. Tak ada sepun nikmat dunia ni mengatasi nikmat mu sebut-sebut ya Alhamdulillah. Maknanya kita sebut dengan mulut kita subhanallah, Alhamdulillah. Hak akhirat lah ni kan, kita sebut dengan ikhlas, terima kasih ya Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Mu nak nilai Alhamdulillah ni, mu nak ganti dengan dunia, cuba mu ambil pahala Alhamdulillah ni, nak bagi ke saing kita hak kaya. Mu ambil lah pahala aku Alhamdulillah ni, mu ikat aku segala kekayaanmu. Kita hak beri ni menjadi orang yang paling rugi. Kenapa? Kerana tak ada nilai kekayaan manusia, kekuasaan manusia atas dunia ni. Sampai situ janji Tuhan kan, janji Tuhan kepada orang yang puji dia, orang yang puji dia walaupun dengan satu saat, subhanallah, saat ya, tapi saat tu lebih mahal daripada nilai orang duk cari seumur hidup apa ni harta dunia. Betul lah, kalau kita baca hadis Nabi pun lagu tu lah, Nabi beritahu kelebihan kalimah-kalimah zikir pada Allah Ta'ala. Itu baru kalimah tu mulut, tak kira lagi amalan besar kan, menuntut ilmu, berjihad, cari menuntut ilmu tauhid dan sebagainya. Baik, ayat 37. Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan, maka apabila langit, as-sama' mana langit, insyaqqat pecah, insyaqqat, idza as-samaa'u insyaqqat kan, surah 30 kan, surah insyaqqat, idza as-samaa'u insyaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Fa idza insyaqqatis samaa'u, dan apabila langit telah terbelah ataupun pecah, fakanat wardatan kaddihan, maka jadilah dia pada masa tu langit, kita tengok warna biru tu, gagah dia kan, tanpa dia tersegai comel ni, gagah di langit ni. Tiba-tiba bila dia pecah, maksud pecah sini ialah kejadian kiamat. Bila Tuhan nak hancur tadi kan, Tuhan kata kullu man 'alaiha fan, hancur lebur. Hak mu tengok gagah ni, langit ke bumi akan hancur. Lalu Tuhan sebut, bila dia hancur, langit ni hancur, jadilah langit tersebut wardatan. Wardatan ni maknanya bunga mawar. Wardah maknanya bunga mawar, bunga ros. Tapi
Tapi maksud sini bukan langit jadi bunga, maksudnya langit jadi merah. Wardah sini, wardah ni makna bunga, tapi maksud dia ialah merah. Dia ambil warna bunga ros tu. Jadilah langit tersebut berwarna merah. Dan dia ni kaddihan. Kaddihan ni bentuk dia. Tadi kita ingatkan bunga kan, langit jadi bunga. Tak, langitnya warna merah tapi jadi apa? Jadi kaddihan, seperti minyak. Minyak kita panggil minyak lah, minyak zaitun. Kita panggil tidak cair, minyak melekat kita panggil apa? Cecair hak. Sebut ke apa? Cecair hak peminyak lah, tidak seperai dah. Kita panggil hak melekit tu kan, hak melekit tu. Itu hadiah ni mana minyak lah. Minyak. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran ni banyak keadaan-keadaan. Idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat, idza syamsu kuwirat. Ni antara ayat-ayat besar pada surah yang menggambarkan suasana hari kiamat. Semua Allah Ta'ala gambar langit, kemudian Allah Ta'ala wayak pula cerita bumi. Kita ngaji dah dalam surah juzuk 30 dulu kan, lama dah kita ingat kan. Banyak. Supaya ni lah, idza zulzilatil ardu zilzalaha al-qari'atu mal qari'ah. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut kalau berlaku dengan di depan mata mu kiamat, ginilah keadaan mu tengok. Langit yang begitu gagah yang mu tengok biru daripada mata lendai kita ni, dan bila mu terbagi, lah ni orang pakat terbagi langit naik lakar tu, mu tengok kekuatan dia, bintang-bintang tu, dia akan satu masa dia akan hancur. Katanya ulama, hancur ni maksudnya keluar daripada sistem. Tuhan tarik sistem, Tuhan tutup suih kita panggil. Kalau ni kan jana kuasa elektrik tu, dia ada kan malam-malam lapu nyala, lapu merah, lapu hijau, semua rumah kita ni cerah. Kenapa? Kerana mari daripada kita panggil stesen lah, stesen jana kuasa dah. Kalau kita tutup suih tu, mampu habis tu kat belagu habis kereta tu ke jalan tu. Tak sistem kereta goni hok panas jadi sejuk. Ni kita panggil sistem jaringnya hok Tuhan buat ni. Ahli astronomi hari ni dia sebut bahawa alam luar ni berjuta bintang ni diikat dengan satu sistem je Tuhan buat. Ada bintang mati, bintang apa ni kita panggil apa, bintang baru lahir. Ada semua ni dia buat dengan satu sistem yang Tuhan buat dah. Bila Tuhan nak peracau, Tuhan tutup suih. Suih dia apa? Kun. Tuhan kata mampu mu, maka berlakulah hak Tuhan nak, iaitu berlakulah kiamat. Dan bila sistem ni mati, langit yang begitu cantik ni jadi merah. Jadi merah. Dan dia ni mencair, jadi cair serupa dengan minyak. Tak faham kita dah. Tak faham. Ada juga dalam tafsir ilmu, dia panggil tafsir ilmiah. Hari ni ke ahli sains dia kaji langit kan. Dan ni dia sprong dengan teleskop pula besar-besar lah ni. Besar. Dulu kita tengok teleskop, tengok anak bulan tu, lah ni teleskop ni bukit-bukit dia buat untuk nak suluh berlapis-lapis. Dia punya ni akhir sekali dapat suluh ala angkasa raya ni. Lahirlah, temulah kita panggil gugusan pelik-pelik. Termasuklah dia sebut dalam tafsir ni, ahli sains lah, dia kata memang wujud tepak merah, hak biru ada, hijau ada, macam-macam warna kan. Dia panggil gugusan nebula dia panggil. Nebula ni tepak beranak bintang-bintang, tepak beranak bintang baru. Hak mampu fungsi tu, hak beranak fungsi tu. Lagu mana kita tahulah, kita ngaji baca, ada orang astronomi pandai dah dia. Tapi dia sebut semua ni berlaku kenapa? Kerana letupan. Letupan. Semua benda ni berlaku dengan letupan. Kita nak lahir dulu pun meletup juga dah. Perut mak kita tu pecah kat tubik kita. Ada benih pokok, butir berah ke butir apa, dia tak akan tumbuh kecuali dia pecah. Bila pecah kat tubik, bintang pun sama. Bintang nak jadi ni, dia berlaku letupan besar, letupan bang dia panggil kan. Bila berlaku letupan tu,
maka tubiklah segala tenaga, suhu, api. Ni dia benda tu Allah Ta'ala sebut mengenai kehancuran langit bumi ni, maka akan tubiklah gas. Nebula kat dia sebut tempat himpunan asak-asak gas. Bila dia bertemu, dia akan terbakar. Akhir sekali tubik macam-macam warna, menandakan tenaga yang begitu kuat. Sekarang ni Tuhan nak mampu tenaga tu. Bila mampu nak khiamat kan, maka berlakulah kita panggil kecairan dan sebagainya. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi hak tu hak sapa pada pengetahuan manusia hari ni. Allah Ta'ala sebutnya, langit yang biru hak mu tengok hari ni bila kiamat kelak dia akan jadi merah, serupa dengan mu tengok merah warna apa tadi, bunga ros, bunga mawar, kedihan. Dan dia mencair seperti mana cairnya minyak. Mudah kita tengok hari ni, cuba kita tengok lava gunung berapi tu kan, hak meleleh merah lava. Hak tu setakat kita tengok kan. Hak kiamat ni besar lagi lah, kita boleh bayar. Tengok ayat tak ada rega lah, habis lah rega. Hak mu tengok rega dunia, rega langit bumi, hak mu kita rasa dahsyat penciptaan Tuhan ni. Tuhan buat mudah-mudah ya. Tuhan peracur, Tuhan nak aku kata aku nak tukar hak lain. Dah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ayat Tuhan nak tukar pada hari di mana Tuhan tukar bumi ni dengan bumi baru. Bumi baru tu ialah bumi pada masa Tuhan nama bumi juga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat yang banyak ni, hak mana sah nikmat Tuhanmu wahai jin, wahai manusia yang kamu nak bohongi. Cerita akhirat kan, cerita akhirat. Allah Ta'ala sedang menceritakan siapakah hujung masa depanmu ialah akhirat. Masa depanmu ialah mu akan saksikan kiamat. Ni kuasa aku belaka. Di tengah aku tunjuk kuasa aku ni, maka aku nak tanya mu, ada lagi ke mu nak lawan aku? Mu hak hidup ni, hak nak mati esok lusa ni, ada tak di kalangan mu hak nak lawan aku dengan membohongi nikmat aku? Tuhan kata kak, kalau mu lawan juga kak, bengoklah mu wahai manusia. Aku ayat habis tadi melalui para nabi aku, melalui wahyu aku. Boleh pada ayat berapa ni? Ayat 37. Itu maksud fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 39. Fa yauma idzil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Kita tengah masuk Allah Ta'ala cerita hari kiamat kan, hari akhirat. Jadi Allah Ta'ala sebut sana ni kiamat berlaku. Fa yauma idzin, maka pada hari itu, maknanya hari kebangkitan semula lah ni, hari akhirat kita panggil. Pada hari kebangkitan semula, la yus'alu an dhanbihi, tidak disoal, tidak akan ditanya mengenai dosanya, insun kepada manusia, tidak juga kepada jin. Maksudnya pada hari tersebut tidak akan disoal manusia dan jin akan dosa masing-masing. Pelik ni kan, hari tu hari kena soal. Ayat ni kata hari ni, hari akhirat tidak akan disoal dosa manusia dan jin. Maknanya seolah kalau kita pergi baca ayat ni kan, sekali baca kan, hari tak ada gapo lah, hari tubik-tubik kubur kat nyok-nyok pergi senyap, tak ada soal jawab gapo. Mana dalil dia? Ayat ni. Ayat ni kata pada hari tersebut tidak akan disoal manusia dengan jin akan dosanya. Kata ulama kita, maksud dia ialah ada beberapa maksud, ada beberapa tafsiran. Kamu tak tahu dalam tafsir terjemahan kita apa ni Melayu kita ni, dia pilih hak mana sah, tak ada nak tengok. Maksudnya dia, kita ngaji hari kiamat ni, hari akhirat ni, dia bermula daripada kiamat. Manusia duduk sejak dalam lubang kubur kan, masing-masing duduk lubang kubur sementara menunggu hari al-ba'ts, hari dibangkitkan. So dia bertahap-tahap duduk dalam kubur, kemudian Allah Ta'ala suruh bangkit. Allah Ta'ala tiup sangkakala kedua kan, bangkit. Bila bangkit tu bergeraklah manusia daripada kubur nak pergi kepada masyarakat, nak sapa tu ada peringkat dia.
Suasana dia duduk di padang mahsyar pula. Nak boleh ke berlaku hisab perhitungan itu spesies pula duduk lama beribu tahun. Beribu tahun sampai manusia letih, sehingga manusia rasa lebih baik masuk neraka cepat-cepat daripada duduk di padang mahsyar. Kenapa? Tak cakap azab pada mahsyar. Dia mikir lagu ni orang-orang kafir. Manusia apa situ Tuhan putus asa. Putus asa sampai dekat ya Allah, cepat-cepatlah, tak cakap duduk sini. Neraka pun neraka lah. Boleh juga Tuhan buat lagu tu orang kafir kan. Jadi dalam banyak-banyak peringkat ni, ada satu peringkat di mana manusia ni pakasnya tak ada orang tanya hadiah. Tak ada orang tanya hadiah. Kenapa? Ayat depan. Kerana mereka ni telah diketahui hak mana ahli syurga, hak mana ahli neraka. Ya, ada satu keadaan di sepanjang tempoh pergerakan manusia kepada mahsyar tu, sebelum masuk syurga, sebelum meniti titik sirat tu, mereka akan disoal. Soalan tu Tuhan betul, Tuhan tanya hak tu so keadaan lagi masih sejak tak cara, tak ada Tuhan tak tanya dosa, membuat dosa gapo tak. Satu peringkat. Itu maksud kita panggil tafsir yang pertama. Jadi kita kena baca, jangan baca ayat Nisa lah. Kalau baca ayat Nisa, jadi kita faham tak ada gapo ayat akhirat. Pakai beraruk dilek, tak ada soal jawab apa. Kalau kita faham gitu, tak sesak lah. Boleh faham dah. Ayat ni dia panggil satu peringkat daripada beberapa peringkat ataupun tahap kita berada pada mahsyar. Lagi maksud dia ialah, ulama kata tidak disoal sini ialah tidak disoal seolah-olah tak tahu, seolah tak tahu mu buat apa atas dia dulu. Kena korek dengan kita, sedaklah kita nipu je. Tidak disoal tu ialah tidak disoal untuk nak tahu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tahu dah, malaikat tahu dah, siap tulis. Jadi tidak disoal sini ialah tidak disoal untuk mengetahui. Hak soalannya, hak mari tu ialah soalan untuk bentar ya, untuk mengesahkan endorsement kita panggil. Bila Tuhan waktu ambil kitab masing-masing kan, Tuhan tak tanya kita ada ni ke apa? Tuhan tak tanya tu. Betul ke muak ni kau malaikat aku salah tulis? Tidak soalan tu. Betul ni Tuhan akan tanya apa? Apa mu buat ni? Kita ngaji subuh buat ni kan? Tuhan akan tanya dua soalan. Nombor satu, mu buat ni apa? Satu, mu buat lagu mana? Kalau kita kata Tuhan tanya mu buat apa, kita kata ya Allah aku buat ni kerana mu, aku sembahyang ni kerana mu suruh, aku bersedekah mu suruh. Tuhan tanya soalan tu, kita jawab betul. Tuhan kata betul, endorse. Buat lagu mana? Buat lagu mana tu, kita ya Allah aku buat ni ikut Nabi suruh. Hak Nabi ajar tu aku buat. Aku tidak buat ikut suka aku. Semua aku ni duduk belakang Nabi. Bila kita boleh jawab dua soalan ni, luluh kita. Kalau tak boleh jawab salah satu ataupun dua-dua, tak luluh. Ada. Kalau kita panggil kafir sama telah lah, tidak buat lillahi ta'ala. Orang Islam pun kadang-kadang dia buat tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas kita panggil kan, riak dan sebagainya. Hak ni bala. Hak ikhlas pun Tuhan tanya lagi. Hak ikhlas dah lillahi ta'ala, membuat ni membuat ikhlas dah, tapi mu ikut siapa? Hamba rasa buat lagu orang ikut orang buat, orang kapal hamba buat lagu ni. Padahal kita buat tak serupa hak Nabi buat. Satu bala pula bagi bala bid'ah kita panggil dah. Jadi semua benda Tuhan akan tanya selepas Tuhan bentar kitab masing-masing. Bukan nak tanya membuat ke tak. Tuhan nak tanya apa membuat ni ikut siapa. Tu. Jadi ayat ni la yus'alu an dhanbihi insu wala jani. Manusia tidak akan ditanya dengan sebab Allah Ta'ala tak tahu, malaikat tak tahu. Bukan tu. Ni maksud tak tanya sini lah, tak tanya hak tu lah. Hak tanyanya tanya hak tadi. Maknanya proses bertanya ni akan terus ada, iaitu bertanya mengenai mengapa kamu buat amalan-amalan ni di dunia. Bapa mu kufur, bapa mu lawan aku, bapa mu semua berhala. Semua mari soalan tu pakai senyap manusia. Okay? Jadi
bila ditanya tu, hak tidak ditanya ni, sama ada keluar daripada lubang kubur dalam masa nak sampai kepada masa sebelum pertanyaan tu berlaku, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in. Ayat surah Al-A'raf ke apa? Demi Tuhanmu wahai Muhammad, kami akan tanya semua, termasuk para nabi pun aku akan tanya, kata Tuhan. Jadi hak tak tanya ni, hak tanya ni hak mana dulu? Tu ulama khilaf. Sekarang ulama kata sebelum Allah Ta'ala tanya ni, ini suasana senyap Tuhan tak tanya. Masing-masing tak ada gapo ke, tak ada orang tanya ni. Hak tak ada orang tanya ni bila? Sebelum pertanyaan diterus pada masa tu ke, ataupun selepas? Selepas tu masa mana? Bila selesai Tuhan tanya, kita panggil Tuhan serah dah kitab masing-masing. Kitab orang neraka terima tangan kiri je, orang syurga terima tangan kanan. Lepas pada tu tak ada lah soalannya, kerana tahu dah masa mu nak gimana, masing-masing tahu. Jadi tak ada dah pertanyaan, tunggu nak litah titi asirak je. Masa mana tu ulama dia khilaf, sebelum ataupun selepas. Baik, bila tidak ditanya, bila time tak ditanya tu, nak kenal lagu mana orang ni baik ke tak? Pada tak ada kan, kita tak buka lagi. Dia kata walaupun kita tak buka lagi ataupun pertanyaan ni tak berlaku lagi, tapi kamu sudah dikenali. Ayat seterusnya. Baik, sebelum tu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Ayat 40. Kita ambil selagi ayat 40 nya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, kita ambil selagi. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Dikenali orang-orang jahat. Al-mujrim, penjenayah. Penjenayah maknanya orang pendosa lah, orang-orang jahat, ahli neraka. Bahasa lain ni mujrim maknanya penjenayah, bahasa lain. Tapi Al-Quran maksudnya penjenayah ni ialah orang jahat lah, pokok kafir, orang zalim, semua mujrim dia panggil, orang buat dosa. Dikenali orang buat dosa pada hari akhirat kelak, di pada masa kelak, bisimahum, dengan tanda-tanda yang ada di tubuh mereka. Boleh tak? Maknanya ayat 41 ni jawapan kepada 39. 39 ni tidak ditanya. Bila tidak ditanya, kita tak tahulah siapa ahli neraka, siapa ahli syurga kan. Jawapan dia diketahui walaupun tak ditanya, walaupun tak ada lagi urusan tanya soalan. Ahli neraka dengan ahli syurga telah diketahui melalui apa? Diketahui melalui tanda. Allah Ta'ala sebut sini tanda orang kafir. Patut orang mukmin ada tanda, mukmin pada tanda juga. Kita ngaji ke banyak kan, dalam Quran ada, dalam hadis ni masing-masing ada tanda. Cuma kita tengok ni bagaimana orang kafir dikenali. Kata ulama, simahum ni mana tanda-tanda. Dia tak ayat sini, dalam Quran ada sebut dua hak besar. Pertama, wajah mereka hitam. Semua hak naik tubik lubang kubur ni beragak pergi pada masa hak mana ahli neraka ni orang kenal dah, kenal lagu mana, dibezakan dengan warna tubuh mereka, muka mereka ni hitam legah. Hitam legah kau hitam lagu mana pun, tapi hak hitam tu kira ahli neraka. Hitam tu adalah amalan mereka yang buruk. Ada yauma tabyudu wujuh wa taswadu wujuh, pada hari di mana muka putih-putih, muka ni hitam legah. Jadi orang mukmin tanda dia ialah putih, lawan hak hitam dia kan. Allah Ta'ala beri muka bercahaya, putih bercahaya. Selagi mata biru, nama tak ingat dah ayat dia. Apa ni hujung dia, yauma idzin zurqa, depan tu tengok. Pada hari tersebut manusia jadi biru. Hak tadi hitam biru, jadi biru ni ke apa? Mata biru. Ke apa? Ke terlalu pucat lesi, mata jadi biru. Itu mata orang kafir. Itu mata orang kafir. Tuhan sebut dalam Quran. Jadi yu'raful mujrimun, dikenali orang kafir dengan tanda Tuhan tunjuk dah di pada masa bahawa dia ni tak ada harapan dah. Muka hitam legah, mata biru. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, lalu mereka ni diambil. Siapa ambil ni? Malaikat.
fayukhadhu bin nawasi, mereka diambil dengan pegang ubun-ubun. An-nawasi ubun-ubun, rambut depan kepala, rambut atas pada dahi, dia panggil ubun-ubun kan. Malaikat akan pegang ubun-ubun, wal aqdam, pegang kaki, maksudnya kalau orang ni pegang kepala, pegang kaki, dihandai lepar dalam neraka. Itu maksud sini. Dia tak sebutlah handai lepar dalam neraka ni, tapi itu maksud dia. Malaikat akan ambil orang jahat ni di pada masa ketika Allah Ta'ala putuskan dia masuk neraka. Salah satu caranya berarak sampai masa tidak kata masing-masing terjun dah. Itu gambar dia. Serah tu jatuh di titian sirak kan. Jadi macam kita tak tahu lagu mana, tapi ini suasana hak berlaku. Salah satunya keadaannya ialah malaikat akan ambil al-aqdan, mana kaki. Maknanya dia pegang kaki, dia cetung. Dia pegang kepala, pegang kaki, dia cetung. Dia pegang, kita panggil tangan, dia cetung dah, dia lepar. Dia setengah-setengah dalam kitab tafsir kata dia situ ke belakang, tidak ke depan ni. Dia tidak kata pegang ni ke depan, senang lipat tu pasal ke depan. Tak, dia lipat ke belakang, patah tu dari belakang ni. Dia pakai bunyi patah gitu, lepar begitu, supaya kita patah kayu api. Nak kata itu keadaan sebutnya marahnya malaikat Allah Ta'ala, dan patuh dengan arahan Allah Ta'ala menghinakan manusia. Ya, kebanyakan ahli neraka ni ialah orang yang merasa mereka ni mulia di dunia, mu kaya raya, mu ada kuasa, mu buat zalim kat orang. Ni set-set hak nombor satu ahli neraka lah. Walaupun ada orang kafir hak lemah kan ahli neraka ni, tapi walaupun hak lawan Nabi, lawan pendakwah, semua ni orang-orang yang merasa mereka ni gagah atas dunia. Di hari akhirat kelak mereka dihina sehina-hinanya. Hari nak mati tu hina dah, duduk lubang kubur hina, bangkit pada masa dari keadaan hina, sapalah saat mereka dilempar dalam neraka ni sebab keadaan dia, apatah lagi dalam neraka lah. Kita baca ayat-ayat lain mengenai azab neraka. Ini jadi Allah Ta'ala sebut ini keadaan yang akan dilalui oleh manusia. Lalu Allah Ta'ala kata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, aku cerita padamu sekarang ni manusia, masa depanmu, mu nak lawan aku lagi atas dunia. Itu maksud fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bersama insya-Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.